Subhanallah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, juga Ustaz Tusiran yang mengimamkan subuh kita tadi, Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa Surau Nurus Salam, tak mampu indah, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, para alimin, para asatizah, para guru, para pendidik, para pemimpin masyarakat, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadiran Allah Jalla wa'ala pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu, Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di dalam surau Nurus Salam ini. Dapatlah kita salat fardu subuh secara berjemaah, dapatlah kita duduk seketika insya-Allah membicarakan perkara-perkara berkenaan agama dalam sesi kuliah subuh pada pagi ini. Kita doakan agar Allah mengurniakan rahmatnya, keberkatannya ke atas kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah SWT memelihara, melindungi kita pada hari ini daripada sebarang keburukan dan juga daripada sebarang dosa dan noda kepadanya insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan semua, sihat ya? Alhamdulillah. Sama ada lampu terang nampak bercahaya wajah masing-masing atau memang nur daripada tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Tadi dalam rakaat yang pertama dibacakan awal daripada surah As-Sajadah. Bangkit sahaja kita daripada sujud itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik ini, mereka ini jauh pinggang-pinggang belakang-belakang mereka daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', jauh daripada tempat tidur. Maknanya bukan tuan-tuan tidur depan TV tetapi kurang tidur, khususnya di malam hari, sepertiga malam sebagai misalnya, bangkit setelah tidur seketika dan kemudian terus berusaha untuk tidak tidur sehinggalah tiba pada waktu subuh. Contohnya gitulah, maknanya dia kurang tidurlah, kurang tidur.
Yad'una rabbahum. Apa dia buat malam-malam? Dia berdoa kepada Tuhannya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering tadah tangan minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat, melakukan solat-solat sunat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi sekarang ni tuan-tuan, musim nombornya duk main 87 aja depan. 800 700 800 700. Nak jumpa 8 atau 80 tu jauh sangat rasa. Ujian yang besar. Jadi selain daripada usaha-usaha yang kita buat hari-hari ni tuan-tuan, SOP dan sebagainya, tadi pun sambil-sambil wirid tadi, terfikir juga kat kepala ni, dia selalu terlintas macam tu lah, bila agaknya boleh rapatkan saf balik. Terfikir macam tu, dia terlintas. Selagi mana kita berada dalam suasana wabak ni tuan-tuan, inilah antara SOP yang perlu kita lalui. Tapi selain daripada usaha-usaha fizikal kita jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan inilah benteng-benteng umat Islam. Orang yang hadir ke masjid, kita harapkan malam hari dapatlah sama-sama kita bangun, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh minta. Sebab wabak ni datang daripada Allah juga. Kadang-kadang ada orang dia ingat yang baik aja datang daripada Allah, yang buruk-buruk tu semua datang daripada makhluk sendiri. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi Allah lah yang mengizinkannya datang, dan Allah jugalah yang akan mengizinkannya untuk berlalu pergi. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara macam mana kita nak minta di malam hari tuan-tuan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dua ciri yang Allah bagi dekat dalam ayat ini. Satu, dia minta tu dalam keadaan takut. Minta dalam keadaan bimbang. Kalau permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah, dia bimbang kalau dia ni banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam anak lah kan, balik sekolah nak minta tengok televisyen contoh kan, dia nak minta tu takut-takut je, segan je. Sampai kita pun kadang tengok, senyap je kat sana, TV tak buka. Gitulah lebih kurangnya. Dia nak minta tu takut-takut. Bahkan lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak minta dengan Allah, kita tahu kita nak, tapi kita tahu kita juga banyak kekurangan, kelemahan, banyak benda yang kita tak buat daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta itu dengan penuh perasaan yang takut, rendah hati. Tapi pada masa yang sama, wa tama'ah, mengharap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tapi nak. Ya Allah, bagilah ya Allah, tapi aku takut ya Allah. Sebab tu ulama kadang kita baca doa, ada yang doa yang ilahi las tulil firdausi ala. Ya Allah, aku ni tak layak masuk syurga firdausmu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku tak mampu untuk, tak sanggup untuk menghadapi azab api neraka Jahannam. Dua-dua kita rasa macam tak ni. Tapi pada masa yang sama, ulama yang mengarang doa ni tuan-tuan, mengharapkan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma rendah diri depan Allah. Ya Allah, aku ni tak layak nak, tapi rasa macam tak layak kan. Tapi itulah, kalau tak masuk syurga, masuk neraka, tak sanggup ya Allah, tak kuat, tak sanggup, tak mampu untuk aku hadapi ya Allah. Jadi waktu itu sebenarnya ada ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu minta di malam hari, mudah-mudahan Allah kurniakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia ni banyak bersedekah. Apa yang kami berikan kepada mereka, dia banyak menafkahkan, banyak akan bersedekah. Tuan-tuan, hari ni Jumaat banyak akan bersedekah, cari orang susah, belanja orang makan, masuk tabung masjid, apa-apalah yang kita boleh buat tuan-tuan. Lagi baik kita mulakan pagi hari. Tengah hari nak bagi lagi, malam nak bagi lagi, no problem. Sebab apa? Sedekah ni dia akan menghindarkan daripada perkara-perkara yang buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT menceritakan kebaikan yang Allah akan bagikan orang-orang yang macam ni tuan-tuan.
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah kata jaza, ganjaran atas apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Allah bagi apa tuan-tuan? Benda yang mereka tidak tahu. Fala ta'lamu nafs, tak tahu, setiap jiwa itu tidak mengetahui, no idea tuan-tuan. Ma ukhfiya lahum, apa yang kami sembunyikan daripada dia, yang kami tak bagi tahu lagi apa ganjaran dia, min qurrati a'yun, daripada benda-benda yang akan menyejukkan mata, benda-benda yang akan menyeronokkan, menggembirakan, yakni di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Quran, dalam hadis disebut tentang syurga, gambaran tentang syurga, tapi itu sekadar gambaran yang mampu difikirkan oleh akal manusia. Maksudnya Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu benda yang kita mampu untuk hadam. Cuba kalau cerita benda yang kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayang, memang tak sampai lah tuan-tuan. Tak ada orang termotivasi nak masuk syurga sebab tak tahu apa dalam syurga. Jadi Allah bagi tahu kepada kita, Nabi bagi tahu kepada kita benda yang kita boleh, oh macam ni agaknya, bahkan lebih hebat lagi. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita semua mengidam-idamkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah sebaik-baiknya untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tadi ambil sikit daripada surah Sajadah lah. Bila kita dengar tu tuan-tuan, mudah-mudahan ada benda yang kita boleh amalkan bersama-sama, insya-Allah. Hari ni hari Jumaat, jangan lupa banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ni dah masuk 6 hari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Maknanya lagi 6 hari insya-Allah kita akan jumpa dengan tarikh 12 Rabiul Awal, iaitu tarikh yang terhimpun padanya 3 peristiwa besar: kelahiran baginda SAW, ketibaan baginda SAW di kota Madinah dalam peristiwa hijrah, dan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati, kita berasa gembira dengan datangnya tarikh kelahiran Nabi SAW, tarikh Nabi SAW sampai di kota Madinah, sama seperti gembiranya orang-orang Ansar menyambut kedatangan ketibaan baginda SAW. Allah jadikan kita dalam kalangan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, agar di akhirat, bukan sahaja di dunia Allah bagi kebaikan-kebaikan berkaitan, di akhirat juga Allah kumpulkan kita bersama baginda dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung kembali perbincangan kitab karangan almarhum Syekh Dr. Fathiyah Khan, Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a, bahtera penyelamat dalam kehidupan pendakwah. Kita berada di hujung bahagian yang pertama. Ustaz rasa dah 3-4 kali kuliah tu hujung tak habis lagi kan. Dia punya hujung tu banyak, tajuknya sikit tapi isinya tu banyak. Jadi kita tengok satu persatu, mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat. Ada yang biasa kita dengar, ada perkara-perkara yang mungkin kali pertama kita dengar ataupun yang pernah kita dengar. Apa pun, mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat, iktibar, dan kita amalkan bersama-sama, insya-Allah. Baik, pada pertemuan yang lepas kita melihat berkenaan tanda-tanda hati itu masih hidup. Apa tanda hati kita masih hidup? Maknanya hati itu tidaklah keras, hati itu tidak gelap. Antara tandanya daripada surah Anfal ayat yang kedua, bila sebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bila sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, gementar rasa hati. Rasa hati itu macam, ya Allah kerdilnya aku, ya Allah takutnya azabmu. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan hati kita semua juga masih hidup. Baik, kemudian Dr. Fathiyah Khan menyambung perbincangan kepada tajuk kecil seterusnya berkenaan pendakwah dan kepentingan memelihara hati. Ustaz, ni tajuk ni untuk pendakwah aja. Seperti yang kita dah tengok daripada ni awal dahulu, bahkan kitab sebelum ni pun menyebutkan betapa setiap orang daripada kita juga dikategorikan sebagai pendakwah. Kita semua adalah pendakwah sebab kita bawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah duta agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan tengok Islam tu pada pengamalan kita, pada diri kita, pada keluarga kita. Banyaklah yang kita pernah dengar. Contohnya
Ada Pak Haji ni, isterinya tak tutup aurat. Oh, suami Pak Haji, isteri tak tutup aurat. Contoh gitulah kan. Ataupun Pak Haji tiba-tiba makan tempat yang tak ada sijil halal yang kita sebut pada pertemuan yang lepas. Pak Haji ni biar betul makan kat sini kan. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang mungkin biasa kita dengar. Jadi orang akan tengok Islam itu pada pengamalan kita. Sebab tu kita kena bawa contoh yang baik, image yang baik terhadap Islam pada pembawaan diri kita, insya-Allah. Jadi bermula daripada memelihara hati dan kepentingannya. Kenapa penting jaga hati, tuan-tuan? Biarlah hati tu nak kotor ke, hati tu nak keras ke, kan yang penting kita ni adalah orang Islam. Tu bahaya. Sebab bila mana hati sudah hitam, hati sudah kotor, jauhlah pula dia daripada pengamalan Islam. Baik, kita tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Fatih Akan. Antara tanda hati masih sihat, hati kita sihat ke tidak ni tuan-tuan, ialah bersih daripada keinginan mazmumah. Maknanya bersih daripada nak buat benda tak baik, antaranya menipu, berdengki dan bermusuh. Pagi ni ada tak rasa nak menipu orang? Na'udzubillah min zalik. Pagi-pagi kalau bangun rasa nak menipu, siapa aku nak tipu hari ni, siapa aku nak scam hari ni. Satu kerja tuan-tuan. Nak scam boleh, bukan boleh macam mana, kena ada skill panjat pagar gurau tuan-tuan. Jangan marah pagi-pagi. Dengki, jangan dengki dengan orang kan. Kalau tuan-tuan meniaga, orang sebelah niaga, kita pun meniaga, jangan kita dengki dekat dia. Biarlah kalau orang ramai pun dekat gerai dia, agaknya duk baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda, banyak sangat baca, orang tak datang gerai kan. Itulah time roadblock, baca sangat niaga pun tak nampak orang. Wallahu alam. Apa pun kita serah kepada Allah SWT. Jangan sampai berhasad dengki. Begitu juga permusuhan. Jangan kita bermusuh orang Islam, jangan bermusuh sesama kita. Tahu orang tu bersyahadah, orang tu datang sembahyang subuh, buat apa nak musuh dengan dia? Semua adalah bersaudara. Mungkin ialah orang ni suka makan roti canai, orang ni suka makan nasi lemak. Janganlah kita paksa dia makan nasi lemak macam kita kan. Orang yang roti canai, jangan paksa orang tu makan roti canai macam kita kan. Dia nak makan nasi lemak, biarlah dia makan. Berbeza, betul, semua orang ada perbezaan. Itu yang membuatkan kita unik. Allah SWT kata lita'arafu, tujuannya untuk berkenal-kenal, bukan suruh bermusuh-musuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Orang yang buat dosa pun tuan-tuan, agama tidak suruh kita musuh dengan dia. Agama suruh kita dakwah kepada dia, bagi tahu dengan dia elok-elok, cakap baik-baik dengan dia, jumpa dia, tegur. Wallahu ta'ala alam. Tak faham jugalah, ada setengah orang yang suka sangat nak bermusuh. Kerja kita ialah menyampaikan agama Allah SWT. Nabi pun diajar oleh Allah supaya berdakwah. Orang nak terima ke tak nak terima ke, itu kerja Allah SWT. Dapat hidayah, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mencipta permusuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW ada bersabda, hadis daripada Abdullah bin Amru, riwayat Ibnu Majah. Nabi pernah ditanya, ayyun nasi afdal, manakah manusia yang paling afdal ya Rasulullah? Sebaik-baik manusia ni macam mana gaya dia ya Rasulullah? Maka Nabi pun jawab, as-sadiqul lisan al-mahmumul qalbi. Dua Nabi bagi tahu. Satu, lidah dia benar, dia tak berdusta, dia tak bercakap bohong. Antara sifat Nabi SAW siddiq. Nabi tidak berdusta, Nabi tak bohong, Nabi tak reka-reka jawapan. Bila orang musyrik datang, orang Yahudi datang tanya kepada Nabi SAW, kalau wahyu tak sampai, Nabi tak jawab. Nabi kata tunggu dulu, tunggu wahyu sampai baru Nabi jawab. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap daripada hawa nafsu. Fikir sendiri, apa aku nak jawab kat dia ni? Lebih teruk lagi, apa aku nak kelentung dia ni? Kan, apa aku nak goreng dia ni? Contoh begitulah. Nabi SAW tidak begitu. Nabi tunggu bila mana datang wahyu, maka Nabi SAW pun memberikan jawapan sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar lisan, ini sifat orang yang baik. Kemudian al-mahmumul qalbi. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah,
kami maklum, na'rifu sadiqul lisan, kami faham lidah yang benar tu kami faham, tapi fama mahmumul qalbi, apa dia mahmumul qalbi ini ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan mahmum itu? Sahabat ni walaupun sama-sama orang Arab tuan-tuan, banyak keadaan ada istilah-istilah yang diguna oleh Nabi SAW, sahabat pun tak pernah dengar. Maka mereka tanya balik kepada Nabi, ya Rasulullah, apa dia perkataan yang kamu sebutkan ini? Maka Nabi SAW menjawab, mahmumul qalbi huwa taqi an-naqi la ithma fihi wala ghilla wala baghya wala hasada, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mahmumul qalbi ini ialah dia bertakwa. Nombor satu, dia bertakwa, takut sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terangkum dalam takwa itu juga buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Ramai buat apa yang Allah perintah tapi Allah larang, tak tinggal. Ada juga yang tinggal apa yang Allah perintah tapi dia tinggal apa yang Allah larang. Ada juga orang yang tinggal apa yang Allah perintah tapi dia buat apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nauzubillah min zalik. Ini semua tidak bertakwa. Yang bertakwa buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Ini ruang untuk kita muhasabah lah tuan-tuan. Sejauh mana apa yang Allah suruh kita buat, dan banyak mana pula benda yang kita buat itu bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah SWT, ataupun kita buat benda yang Allah Ta'ala larang. Na'udzubillahi min zalik. Maklumlah kita ni kadang-kadang bercakap, kadang-kadang kita berbuat benda-benda yang tidak sesuai dengan syarak, tak sengaja mungkin, ataupun ialah benda-benda yang bukan dengan niat kita lakukan, maka kita banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat mahmumul qalbi, dia bertakwa. Kemudian dia tidak menipu, tidak zalim, tidak khianat. Ini la ithma fihi, maknanya mulut dia tu tak jahat, dia tak buat dosa, dia tak jadikan mulut itu sebagai alat untuk berbuat jahat. Hari ini mungkin ramai yang dah tak buat jahat dengan mulut. Mulut tu tak banyak bercakap, tetapi dia menulis, dia menaip. Ni benda-benda macam ni tuan-tuan, type kan, menyatakan perkara-perkara yang ni. Sebab tu Islam melarang mengadu domba. Jadi batu api, firestone, tak boleh. Betul ke tidak firestone ni? Suka hati ya terjemah kan. Islam tak bagi tuan-tuan. Kadang-kadang minta maaf sebut dalam media sosial, ada orang ni dia macam referee gusti. Dia ting-ting-ting, gaduh kan. Dia buka gelanggang, dia post sesuatu, orang bawah tu akan mengata begini begitu, berperang dekat bawah tu. Dia ni tukang jaga gelanggang aja tuan-tuan. Lepas tu dia lepas saja. Dia lepas gitu aja. Orang bawah mengata macam-macam. Nauzubillah. Islam melarang juga perkara yang seumpama ini sebab menjadi punca kepada dosa orang lain. Walaupun kita kata dosa itu bukan dikatakan dengan lisan, tetapi ditulis dengan tulisan ataupun dengan menaik pada media-media sosial yang semua orang boleh akses, semua orang boleh tengok. Nauzubillahi min zalik. Jadi sifat orang yang mahmumul qalbi, boleh kita kata hatinya sehat tadi, dia tak buat perkara yang seumpama ini. Wala ghilla, dia tidak berlebih-lebihan, tidak melampau. Wala baghya, tak buat keburukan. Wala hasada, dan tidak berhasad dengki. Ini antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan mahmumul qalbi, orang yang baik hatinya, dan dia adalah afdalun nas, manusia yang baik, manusia yang afdal. Nak cari kawan, cari yang macam ni. Nak macam mana Ustaz, saya dah kawan dengan orang yang hati tak baik, kita bimbing mereka supaya membaikkan hati. Tapi bermula dengan siapa? Diri kita tuan-tuan. Baikkan hati kita, insya-Allah orang di sekeliling akan merasai kebaikan hati. Saya teringat satu kisah yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali kata apa tuan-tuan? Dia ceritakan daripada Hasan Al-Basri bahawasanya ada seorang di zaman Hasan Al-Basri ini, dia nak buat kebaikan. Dia nak buat ibadah yang cukup banyak. Dia kata apa? Aku akan buat ibadah dengan sebaik-baik ibadah, tapi aku nak semua orang tahu yang aku kuat beribadah. Lalu dia pun beribadah.
Dialah orang pertama sampai masjid, dialah orang terakhir keluar daripada masjid. Setiap kali orang jumpa dia, ramai orang kata dia sedang melakukan solat. Hebat tuan-tuan. Abah buat apa? Abah tengah tidur kan. Abah tengah buat apa? Abah tengah makan. Abah tengah buat apa? Tengah tengok TV kan. Tu kita, bukan kita lah tuan-tuan, tak, tuan-tuan solat, tu saya lah kan. Kalau tanya abah buat apa? Abah itu, abah ini. Tapi bayangkan orang yang abah tengok apa? Tengah solat sunat. Ya Allah, bagusnya lah. Macam tu dia nak buat. Nak jadi orang yang bila tanya orang jumpa saja dia tengah melakukan solat. Puasanya hebat daripada orang lain, sedekahnya hebat daripada orang lain, dan sebagainya. Lalu bila lelaki ini mula beribadah dengan bersungguh-sungguh ibadah, lalu depan orang-orang dekat pekan, apa yang berlaku? Dia dengar orang berkata pasal dia, teruk dia ni, riak, buat ibadah bukan kerana Allah. Makin lama dia buat, dalam kitab itu dicatatkan 7 bulan dia beribadah sedemikian. Makin lama dia beribadah tuan-tuan, orang makin jauh daripada dia. Dia ingat bila dia buat ibadah, orang semua tahu, orang semua akan puji dia, orang akan kata yang baik dan orang akan ikut kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, ini dalam bab riak lah tuan-tuan, dalam bab riak. Sebaliknya, orang berkata yang tak baik tentang dia. Lalu dia berkata kepada Hasan Al-Basri, aku rasa tak kenalah cara aku beribadah ni. Tak apalah, lepas ni aku nak buat sebaik-baik ibadah juga, tapi aku dah tak mau dah pandangan manusia. Kalau boleh aku tak nak orang tengok. Dia mula menyembunyikan segala ibadah dia. Kalau dia orang pertama dekat masjid, dia carilah tempat-tempat yang mungkin orang tak berapa nak. Lalu dia beribadah, orang tak tahu. Dia solat, biar orang tak tahu. Dia puasa, biar orang tak tahu. Dia sembunyikan sungguh-sungguh. Dia niatkan bulat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama tuan-tuan, barulah orang mula sayang kepada dia, orang mula mendekati dia. Dia tak niat pun, tapi orang mula dekat dengan dia. Dia tak announce pun, dia tak buat pengumuman pun, tapi orang mula mendekati dia. Boleh lagi kan tuan-tuan? Awal ni, insya-Allah. Baik. Jadi itu antara kesan daripada hati yang bersih. Bila mana baik hati itu, maka secara automatik semua orang akan jadi baik. Semua orang akan jadi baik. Contoh, ada orang ni yang sering dicaci, dimaki, dikeji. Orang asyik mengata kat dia. Betul lah kita kata apa ni, mengata orang tak baik, berdosa orang yang mengata tu. Kalau ulama tasawuf ni tuan-tuan, dia tengok sampai ke tahap mana, bukan sekadar orang yang mengata, tapi tengok orang yang dikata juga. Barangkali ada kekurangan pada orang yang dikata itu menyebabkan dia kena sedemikian. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, sebagai orang Islam yang kata bila hati ni baik, semua akan jadi baik. Orang Islam yang baik ni tuan-tuan, seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW. Contoh, bila mana dia dengar ada orang cakap tak baik tentang dia, apa dia buat? Bukan dia pergi terus marah orang tu, tetapi dia betulkan diri dia, dia bersihkan hati dia, dekatkan lagi diri dia kepada Allah. Ya Allah, apa kurang aku, ya Allah, mungkin aku kurang ibadah, mungkin kurang berzikir dan sebagainya. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, barangkali ada kekurangan aku yang menyebabkan jadi punca, jadi bahan mereka mengata sedemikian kepada aku. Allahu Akbar. Ini hebatnya Islam tuan-tuan, bagaimana membersihkan masyarakat itu daripada individu. Setiap orang ini kena baik, insya-Allah masyarakat keseluruhannya akan baik. Kemudian Nabi Dr. Fatih akan membawakan syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Orang-orang yang syarahallahu sadrahu lil Islam, Allah buka hati dia, lapang hati dia untuk Islam. Maknanya sama ada orang tu daripada bukan Islam, kemudian dapat hidayah masuk Islam, ataupun orang Islam sendiri, seperti hadis yang pernah saya sebutkan dulu, dia Islam dan fahasuna islamuhu, memperelokkan Islam dia. Ramai kita ni orang yang lahir Islam tuan-tuan, masyarakat Islam yang memang keturunan. Jadi kita memperelokkan Islam kita, kita terima Islam itu dengan hati yang terbuka. Ada orang Islam tak hati terbuka tuan-tuan, dia marah kenapa kena tutup aurat, dia marah kenapa kena solat, dia marah kenapa kena bayar zakat. Jadi dia tidak terbuka hatinya untuk Islam, walaupun nama dia tu Islam. Jadi orang-orang yang Allah bukakan hati dia untuk Islam, fahuwa ala nurim mir rabbi, sentiasalah dia itu di dalam cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya apa? Ulama-ulama tafsir kata cahaya petunjuk
Allah. Maknanya apa yang dia buat semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak bawa nama Islam ni tuan-tuan sebagai pendakwah. Sebagai pendakwah, setiap orang kita adalah pendakwah. Nak bawa Islam ni tuan-tuan, kita kena ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh suka-suka hati. Kita suka-suka hati, pergi dakwah masuk kampung kan, tanya, kita cerita tentang solat 2-4-4-3-4. Ada seorang tanya, kalau saya rasa saya ni kurang ibadah lah ustaz, boleh tak kalau saya subuh saya nak buat 4 juga, maghrib pun saya nak 4 juga, semua 4 biar cukup, sama semua, banyak sikit pahala. Boleh juga kan, lagi banyak lagi bagus. Jangan tuan-tuan pandai-pandai aja buat benda dalam agama. Yang macam ni memang tak boleh. Ustaz, saya rasa puasa Ramadan tak cukup lah, saya nak sambung lagi. Nak sambung lagi 1 tahun puasa, boleh ke? Kan? Boleh juga. Pandai-pandai aja kan. Boleh, tak ada masalah, tapi ada hari yang dilarang daripada berpuasa. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, nak dapat pahala puasa 1 tahun, habis Ramadan sambunglah 6 bulan. No problem tuan-tuan. Ustaz, saya ni nak zakat tapi duitnya duit haram aja semua, boleh ke? Boleh, cari duit haram banyak-banyak lagi banyak duit haram lagi banyak zakat. Teruklah macam ni tuan-tuan. Tak boleh begitu. Jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak berdakwah kena sentiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala macam mana? Kena bukakan hati untuk mengamalkan Islam, menerima Islam dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni daripada keras jadi lembut tuan-tuan. Orangnya mungkin karakternya keras, melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, akhirnya mereka menjadi sangat-sangat lembut. Sayyidina Umar kalau keras macam tu tuan-tuan, zaman kita ni agak-agak orangnya boleh kita nampak ke air mata dia. Tumbuk pun tak mengalir air mata tuan-tuan, pecah muka pun tak mengalir air mata. Dahsyat kan, keras orangnya. Tapi Sayyidina Umar daripada sedemikian punya keras, bila datang petunjuk Allah SWT, tangisan itu menjadi satu yang sangat-sangat mudah. Ada hamba Allah datang jumpa, Ustaz, macam mana saya ni susah betul nak menangis. Kenapa susah? Dah banyak tahun Ustaz saya tak menangis, susah nak menangis. Mungkin adalah benda yang berkaitan dengan hati, payah nak keluarkan air mata tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita semua dilembutkan hati. Baik, kata Dr. Fatihahkan lagi, dengan lapang dada sebagai satu kurnia Allah. Nur Allah jika menerangi hati seseorang, maka dadanya menjadi lapang dan banyak bersabar. Itu antara sifat lain lah, sifat sabar dia akan datang. Dia banyaklah sifat sabar ni, tempat-tempat kita apply sifat sabar ni tuan-tuan. Sabar dalam beribadah, ini satu. Sabar dalam beribadah. Solat subuh kan, kena orang tak biasa datang, tiba-tiba first time datang hari yang weekend dekat Johor. Bila? Hari Jumaat lah. Datang subuh Jumaat. Panjang pula imam baca. Contoh lah, minta maaf Ustaz, panjang pula baca hari ni. Aku ingatkan pendek aja, malah nak datang masjid. Tak boleh. Kena bersabar melakukan ibadah. Solat Jumaat kena bersabar, dengar khutbah kena bersabar, puasa kena bersabar, dan lain-lain. Semuanya menuntut sabar dalam melakukan ketaatan. Begitu juga lawan kepada ketaatan, iaitu kemungkaran. Sabar daripada kemungkaran. Ada ruang-ruang buat dosa, sabar jangan buat dosa. Ada ruang untuk mencuri merompak, jangan. Ada setengah orang dia pantang nampak peluang, dia terus buat. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya dia tidak ada sifat sabar. Banyaklah tentang sabar ini. Jadi sabar ini salah satu kurniaan bila mana seseorang itu berlapang dada dan diterangi oleh cahaya hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi ketenteraman kepada hati. Jadi orang yang berdakwah ni tuan-tuan, hatinya kena ada ketenteraman. Kalau tak ada ketenteraman, gundah gulana, resah gelisah, payah dia nak buat apa yang baik. Ada seorang pendakwah kita lah tuan-tuan, sebab adalah ni saya tak sebut nama lah, tahu-tahulah tuan-tuan. Apa dia buat? Dia bayar sponsor bas untuk budak-budak IPT, dia beli lori air, supply air kepada orang di Selangor, kan ada masalah air baru ni. Wallahu alam. Ini antaralah contoh-contoh. Orang nak kata apa katalah, tapi dia sentiasa tenang,
Tuan-tuan tengok muka dia pun tenang kan. Yang tahulah siapa ustaz, nanti kita PM tepilah. Kalau tak tahu sangat kan, yang tahulah. Yang tahulah. Tengok orangnya tenang, relax. Buat apa pun orang marah tak apa, sabar, tenang kan. Itu antara ciri orang-orang yang berdakwah. Tengok Rasulullah sendiri, itu Nabi ustaz. Zaman kita Allah hantar orang-orang yang seumpama ini. Allah hantar orang-orang yang seumpama ini untuk kita jadikan sebagai iktibar. Jangan dakwah marah-marah, apalah aku ajar Islam pun tak mau ikut. Janganlah marah, tak sabar. Petunjuk ni Allah yang bagi. Nabi SAW, minggu lepas saya mengajar di tempat lain tentang detik kematian Abu Talib. Detik kematian Abu Talib. Nabi SAW sangat sedih tuan-tuan, sebab Abu Talib ni pakcik yang jaga Nabi. Bila Aminah ibu Nabi meninggal, atuk Nabi Abdul Muttalib meninggal, yang jaga Nabi selepas daripada itu ketika Rasulullah masih kanak-kanak, Abu Talib, bapa kepada Sayyidina Ali. Jaga Nabi sampai dewasa, sampai kahwin. Lepas kahwin pun masih lagi lindungi Nabi SAW. Kena pulau 3 tahun. Agak-agak kalau kita jadi pakcik, anak buah kita kena pulau sampai 3 tahun. Tak boleh bercakap, tak boleh berdagang, tak boleh itu, tak boleh ini. Kita nak join ke kata, kau pada pandai lah, aku tak nak join, aku tak nak terlibat. Yang mana kita agaknya? Abu Talib dia sanggup bersusah bersama dengan Nabi SAW. Panggil keluarga-keluarga Bani Muttalib, Bani Hashim semua sama-sama dipulaukan oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Dan akhirnya bila meninggal dunia Abu Talib, Rasulullah orang yang paling sedih. Orang yang paling sedih. Sebab apa? Dia masih tidak bersyahadah. Allahu Akbar. Tapi ketenangan Rasulullah dalam berdakwah kepada pakcik dia, sikit-sikit sampai nak mati tu pun Rasulullah masih lagi ajarkan kepada pakcik dia, kalimah ini wahai pakcikku, kalau kamu sebut, seluruh bangsa Arab, seluruh bangsa Ajam akan hormat kepada kamu. Apa dia? La ilaha illallah. Abu Jahal kata jangan sebut macam tu. Adakah dengan menyebut kalimah itu engkau nak mengatakan tok nenek moyang kita semua orang yang salah, orang yang sesat? Abu Talib tak jadi nak mengucap syahadah tuan-tuan, sampai begitu sekali. Tapi kesabaran dan ketabahan baginda Nabi SAW, apatah lagi berdakwah kepada orang lain. Yang ini yang kita nak, yang saya rasa kalau kita buat sendiri memang tak jadi, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan bagi ketenangan seumpama ini dalam melaksanakan kerja-kerja agama. Mudah-mudahan dapatlah kita suburkan dalam jiwa kita. Baik, kata Dr. Fathiakan lagi, jelas bahawa para pendakwah hendaklah mengambil berat tentang memelihara hatinya. Hatinya hendaklah sentiasa dijamu dengan santapan dan bekal rohani sehingga menjadi rabbani, jernih dan cerah. Bukan suruh join kumpulan rabbani tuan-tuan, tapi seorang yang boleh mendidik orang lain. Rabbani ataupun rabbaniyin ini adalah orang-orang yang ada ilmu dan dia beramal dengan sempurna. Ini yang payah tuan-tuan. Kalau cerita bab nak amal dengan sempurna susah. Macam tu tak payah hadir kuliah lah, tak payah hadir majlis ilmu lah. Biar tak ada ilmu, tak payah amal, tak boleh juga. Kena menuntut ilmu dan kemudian beramal. Orang macam ni dipanggil sebagai insan yang rabbani, jernih dan cerah hatinya, sentiasa takut kepada Allah dan sentiasa dalam ketenangan. Manusia unggul yang kita teladani iaitu Nabi Muhammad SAW telah mengajar kita cara memelihara hati supaya sentiasa subur dan bersih. Dalam kesempatan ini kita akan huraikan beberapa contoh ajaran dari sunnahnya untuk menjadi pedoman kepada sesiapa yang hendak menurut jejak langkah orang yang tinggi martabat rohaniyah mereka dan ingin mencapai darjat rabbaniyah. Baik, ada 4 perkara yang disebutkan oleh Dr. Fathiakan berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh baginda SAW untuk menjernihkan hati. Tapi kita cuba tengok sebahagian daripada yang pertama dahulu insya-Allah. Apakah dia? Banyakkan zikrullah. Banyakkan berzikir. Kan kita selalu sebut, Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, wahai Muaz, aku sayang kepada kamu, jadi kamu jangan tinggalkan doa ini setiap kali selepas solat. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah agar kita ini sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah je tuan-tuan untuk diri kita, semalam berapa banyak kita zikir? Tuan-tuan, kita berzikir berapa banyak semalam?
Kalau lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak semalam, setiap kali solat kita sempatlah zikir yang 99 tu. Kita sempatlah zikir yang 99, ataupun sebagian ulama kata 100, sebab subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Habis tu kita sebut Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini penutup kepada zikir yang wirid selepas solat ini. Jadi kalau setiap kali 100, 5 kali 500. Alhamdulillah adalah juga bekal 500 sehari. Imam Al-Ghazali ajar kita 1000. Dia khususkan zikir tertentu pada setiap hari. Hari Jumaat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 1000 kali tuan-tuan. Contoh gitulah. Ini semua adalah ubat bagi hati. Banyak orang yang mengamalkan, contohnya ilmu perubatan Islam dan sebagainya. Mereka mengamalkan zikir untuk menyembuhkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sesuatu yang dituntut ke atas kita. Maka apa azam kita hari ini untuk berzikir? Berapa banyak agaknya tuan-tuan yang kita nak capai pada hari ini? Saya tak suruhlah untuk kita buat sampai 100,000. Mampu silakan. Mampu silakan. Tapi hari itu saya dengar satu kuliah tuan-tuan, ada seorang syekh ni, dia bercakap waktu tu je dia tak bunyi berzikir. Dia berzikir dalam hati, wallahu alam. Saya lupa nama dia. Tapi setiap waktu, contoh tengah telefon ni, orang telefon, orang sebelah sana tengah bercakap dengan dia, kat mulut dia subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allah. Ya, Allahu akbar, Allah, subhanallah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Dia cuba sedaya upaya untuk sentiasa berzikir. Waktu dia respon tu tak boleh nak silangkan, kita bukan satu kumpulan tuan-tuan kan. Kalau kumpulan menyanyi tu ada solo, ada background. Ini tak boleh lah, depan tu bercakap lain, belakang background suara berzikir, tak jadi. Tetapi nak katanya subhanallah, dia cuba sedaya upaya setiap masa disulami dengan zikir. Kita bawa kereta, bawa motor, apa yang kita sebutkan? Apakah kita berzikir ataupun kita duk buat benda lain? Wallahu alam. Bukan kata buat benda lain, tak fikir apa-apa tu tak bagus, tetapi lebih baik kalau kita invest masa tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Dr. Fatih akan kata seorang pendakwah tentunya tak sukar untuk memberikan perhatian yang sangat berat kepada amalan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan dan tindakan. Ini yang kita sebut tadi. Nabi SAW mengajarkan banyak amalan zikir yang boleh dibaca sehari semalam. Doa-doa yang maksur ini kalau dihafal dan diamalkan selalu menurut kaifiat, kaedah cara dia dan masanya, nescaya ia boleh tergolong dalam golongan ulul albab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali Imran ayat 190 hingga 191. Banyak doa-doa tuan-tuan boleh kita baca. Tadi pun ada doa saya baca, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala ali nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini antara doa-doa yang maksur tuan-tuan, dijadikan sebagai zikir yang elok untuk kita baca pada setiap hari. Minta jauh, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Minta jauh daripada keburukan, daripada kejahatan, mudarat, musibah, wabak dan sebagainya. Amalkan setiap hari tuan-tuan. Pagi kita ada set doa kita, tengah hari ada set doa kita, petang ada set doa dan zikir kita, malam ada set. Kalau kita mampu ikut apa yang disarankan oleh para ulama, kita buat. Nabi SAW ada ajar waktu-waktu tertentu untuk berzikir. Ulama ada buat set-set mereka sendiri, mereka jadikan sebagai amalan. Tentu kita ambil lah mana-mana ni untuk kita jadikan juga sebagai amalan. Dalam ayat 190-191 surah Ali Imran yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, ayat ini biasa kita dengar jugalah, bagaimana orang-orang yang beriman itu, lebih kurang apa yang kita baca daripada surah As-Sajadah tadi, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka ini berzikir, ingat kepada Allah SWT waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fikir tentang penciptaan langit dan bumi, lalu mereka sedar dan berkata kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Begitu juga COVID-19 ni tuan-tuan.
Kita rasa beban, kita rasa payah, ada orang kehilangan ahli keluarga sebab COVID-19. Tapi setiap benda yang Allah cipta, tidak ada yang sia-sia. Itu hukumnya. Tidak ada yang sia-sia. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Akal kita sangat-sangat terbatas, tak sampai ke situ. Kita tahu kita nak cari ubat vaksin kepada penyakit ini, kita buatlah apa cara yang boleh kita lakukan untuk menghalang daripada perkara ini. Apapun, sandarkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan yang Allah nak sampaikan kepada kita daripada suasana seumpama ini juga Allah sampaikanlah kepada kita. Wallahu taala a'lam. Banyakkan berzikir tuan-tuan. Hari ini hari Jumaat, bagi yang tidak bekerja, mudah-mudahan kita dapatlah banyakkan berzikir, hadir awal ke masjid, banyakkan melakukan sunnah Nabi SAW. Ni dah lepas daripada subuh, dah boleh mandi sunat, boleh potong kuku, trim apa-apa janggut, bulu dan sebagainya, pakai elok-elok, wangi-wangi, datanglah ke masjid. Mudah-mudahan mendapat manfaat yang besar, kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Sedikit perkongsian kuliah subuh pada pagi Jumaat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapatlah kita mengambil manfaat dan dapatlah kita beramal dengannya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf kalau salah dan silap, kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa min Allah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas segala ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, kami mohon segala kebaikan pada hari ini, pada hari-hari yang mendatang. Ya Allah, wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Dan kami mohon perlindungan daripada segala kejahatan, keburukan pada hari ini dan hari-hari yang mendatang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.